Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, dengan kita mengambil bekalan yang cukup di dunia untuk perjalanan yang sangat jauh di akhirat. Kita keseorangan, tidak ada teman kecuali amal kita, tidak ada pengiring kecuali apa kebaikan yang kita buat. Jangan bawa pergi bersama ke dalam kubur perkara-perkara yang tidak baik, kerana di sana permulaan ujian sebelum kita sampai ke akhirat, yang memang benar-benar diuji di sana dengan ujian yang sangat berat. Para jemaah sekalian, pada hari ini Jumaat 9 Disember 2022 bersama dengan 14 Jumadal Ula 1444, tajuk yang diberikan kepada kita amat menakut dan menggerunkan kita, iaitulah proses pengiraan pahala dan dosa di mahsyar. Adakah kita layak ke syurga dengan amal yang kita buat, ataupun na'udzubillah tidak layak ke syurga yang menyebabkan orang itu akan dihumban ke dalam neraka? Maka sekarang waktu kita berada di atas dunia inilah waktu kita kena buat persiapan, muhasabah diri sentiasa, di mana hala tuju kita, di mana pangkal hujung yang kita akan sampai, destinasi. Kalau kita tidak bersedia dengan GPS, mencari jalan-jalan keselamatan yang boleh menyampaikan kita ke matlamat yang besar. Maka pada saat ini kita berada di hujung tahun, dan kita sentiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita masih hidup. Bila kita hidup, sihat ke sakit, tapi masih berpeluang untuk menambahkan amal saleh dan kebajikan, dia bagi sebagai bersyukur, kita kena sentiasa akur dan patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhkan diri daripada sebarang larangan, dosa, maksiat dan juga perkara-perkara bid'ah yang menyalahi sunnah. Adapun tentang tajuk yang kita bincangkan ini, Allah SWT telah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 68, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Artinya, dan sudah tentu akan ditiup sangkakala. Mana sangkakala ini akan ditiup oleh Israfil, yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla
Pada kali yang pertama ditiup, maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan juga di bumi. Semuanya mati, kecuali sesiapa yang dikehendaki oleh Allah terkemudian matinya. Ditangguh sekejap untuk menjalankan tugas. Kemudian ditiup sekali lagi, kali yang kedua, nufikha fihi ukhra, nafkhatus tsaniyah, maka dengan serta-merta mereka bangun berdiri menunggu kesudahan masing-masing ke mana hala tuju. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirkan hidup kami dengan husnul khatimah. Akhiri hidup kami dengan la ilaha illallah, sehingga kami bangkit di akhirat dalam keadaan aman, tenang untuk menghadapi saat-saat yang begitu gawat. Para jemaah sekalian, perjalanan di dunia dengan kaki untuk sampai ke destinasi, tetapi perjalanan ke akhirat dengan hati. Yang pertama, hati yang ikhlas, tauhid kita murni kepada Allah Azza wa Jalla, amalan yang kita lakukan ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla, dan sudah pasti amalan itu mengikut sunnah yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbincangan kita ini untuk mengingatkan kita bahawa kejadian kiamat itu amat dahsyat. Kiamat besar, kita tak tahu bila tarikh, namun tanda-tanda sudah wujud. Maka kiamat besar, kiamat yang menjadi pengakhiran dunia ini berlaku pada saat itu manusia banyak melakukan kezaliman dan kekufuran kepada Allah. Berleluasanya kekufuran dan kezaliman tidak dapat dikawal lagi di atas muka dunia ini. Maka Allah Ta'ala merintahkan Israfil meniup sangkakala. Kali yang pertama, ketika itu matilah segala makhluk yang ada. Adapun tanda-tanda kiamat sudah berlaku sekarang. Banyaknya berlaku perkara yang tidak baik, banyaknya berlaku pembohongan dalam kehidupan. Manusia tak malu bercakap bohong. Sudah bercakap bohong hari ini, esok sengih-sengih ulang balik cerita lama. Kita mengatakan hilang sudah sifat-sifat ini. Manusia juga tidak peduli lagi dengan tauhid dan juga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing berani mereka ajaran sendiri yang tidak ma anzalallahu biha min sultan. Maka para jemaah sekalian, ayat yang kita baca tadi menyebutkan bahawa Israfil meniup sangkakala yang pertama, menyebabkan bumi dan langit bergoncang sekuat-kuatnya. Maka semuanya akan mati. Gunung ganang berterbangan meletup di bumi, di langit, dan juga menjadi abu. Selain daripada itu pula, panah petir sabun menyabung, dan air laut bergulung-gulungan, matahari dan bulan terbelah, bintang-bintang menjadi kacau bilau pergerakannya. Maknanya rusaklah dunia pada saat itu. Kejadian kiamat itu dahsyat. Allah gambarkan dalam Al-Quran perempuan yang sedang menyusu mencampakkan anaknya, perempuan yang hamil mengandung gugur, manusia berada dalam keadaan mabuk kerana ditimpa azab yang begitu dahsyat. Wa mahum bisukara, dia tak mabuk, dia tak minum arak, dia tak makan dadah, tapi kemabukan disebabkan bunyi suara sangkakala yang amat dahsyat, serta semua makhluk yang bernyawa menjadi lumpuh tidak berdaya dan mati seperti orang yang terkena sambaran petir atau kejutan listrik. Selepas daripada beberapa ketika, ada dalam riwayat menyebutkan iaitulah antara nafkhatul ula wa thaniyah, sunyi sekejap dalam masa 40 tahun. Kemudian segala makhluk dihidupkan, mati serentak. Pada saat itu mati serentak keseluruhannya.
kecuali orang-orang yang makhluk-makhluk yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti para malaikat yang bertugas. Walaupun malaikat itu akan mati juga, tapi diberi tempoh sekejap. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Ibrahim ayat 48, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Artinya ingatlah hari bumi dan ini diganti dengan bumi yang lain. Bumi zaman kita ni banyak bukit, banyak pokok, banyak macam-macam. Ardul mahsyar sama je, bumi putih, macam tak pernah diduduki oleh orang. Demikian juga langit dan manusia semuanya keluar berhimpun menghadap Allah yang Maha Esa, Al-Wahidil Qahhar. Tidak ada siapa yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Semuanya duduk di hadapan, berhadap menunggu keputusan apa yang akan diputuskan ke atas mereka. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan semula malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala kali yang kedua. Tiupan ini menghidupkan semua makhluk yang telah mati. Setiap roh berterbangan memenuhi ruang di antara bumi dan langit, kembali kepada jasad masing-masing. Hidup kali yang kedua ini disebut dengan nama hidup akhirat yang kekal abadi. Hidup kita ni sekarang dia panggil hidup dunia. Bila mati itu dia panggil alam barzakh, alam pemisah, transit. Kalau bahasa sekarang dia panggil tempat transit. Duduk atas dunia, kubur tu. Kalau kita korek ada jatuhan dia yang tak hancur, ataupun tulang-tulang dia ada. Tapi dia punya interaksi, muamalah dia, muamalah ukhrawi, muamalah akhirat. Kemudian apabila berlakunya kiamat, maka timbul dia panggil alam akhirat, itu alam yang seterusnya, alam yang kedua yang kekal abadi. Mereka berkumpul di mahsyar menunggu menghadap Allah untuk proses hisab atau pengiraan amal. Siapa yang banyak pahalanya selamat, siapa yang banyak dosa celaka. Para jemaah sekalian, padang mahsyar, ardul mahsyar, digambarkan sebagai tanah rata yang berwarna putih. Padang mahsyar memiliki suhu yang panas berdasarkan hadis yang menyebut sedemikian. Pada hari kiamat matahari berada dekat di atas kepala manusia. Matahari atas kepala, lalu bercucuran peluh sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ada di antara mereka yang berpeluh hingga tenggelam tumit, ada sampai ke lutut, ada yang berpeluh hingga ke pinggang, dan ada yang tenggelam dalam peluh, wal'iyazubillah. Manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak berselipar, tak ada selipar, tidak berpakaian, telanjang bogek kata orang. Yang laki-laki belum dikhitan, balik semula kepada asal. Kita jangan fikir nak tengok orang pada masa tu. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, bila dia dengar hadis ni, dia tutup muka malu. Aisyah tanya, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa sawa? Laki-laki dan perempuan setempat duduk. Nabi mengatakan, ya Aisyah, al-amru asyaddu min hadha. Keadaan sangat huru-hara, tak ada siapa nak tengok siapa. Tak ada selipar, tak berpakaian, yang laki-laki tidak berkhitan. Keadaan manusia di mahsyar seperti dalam keadaan kena tambat, tak bergerak. Sehinggalah Allah SWT memulai penghisaban kira-kira amalan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Tidak akan berganjak dua tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ditanya tentang 4 perkara. Berdiri cakap, tak boleh nak bergerak. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umur kamu habiskan untuk apa? Sekarang ni kita ni umur berapa? 50, 60.
70, 80. Kita habiskan masa untuk apa? Wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmu yang aku beri, engkau buat apa dengan ilmu? Beramal, menyebarkan, berdakwah, alhamdulillah. Takut salah guna ilmu. Kata orang menjadi penunggang agama, menggunakan ilmu untuk mencari pengaruh, mencari kedudukan, mengampu pemimpin dan pemerintah, tidak menyatakan yang benar, maka nahaslah orang ini. Walaupun dia alim atas dunia, tapi ilmunya akan mengheret dia ke lembah yang begitu hina. Dan akan ditanya tentang hartanya 2 kali. Min aina iktasabahu, mau ambil mana harta ini? Wa fima anfaqahu, dan juga ke mana kamu nafkahkan harta. Soalan yang keempat, wa an jismihi fima abla, tubuh kamu yang kuat ini kamu guna untuk apa? Kalau kita boleh tunjuk kita hari-hari pergi ke masjid, pergi cari rezeki yang halal, pergi bantu orang, alhamdulillah. Takut tubuh yang kita besar ini kita guna untuk habiskan lauk, habiskan nasi, makan je, pergi masjidnya tidak, maka celakalah manusia ini. Hadis rawahu Tirmizi. Maka para jemaah sekalian, di saat kegawatan ini Nabi SAW telah menyenaraikan kepada kita 7 golongan orang yang duduk di bawah perlindungan bayangan pada hari itu, pada hari mahsyar, yang tidak ada bayangan kecuali bayangan yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Menurut hadis Bukhari dan Muslim, 7 golongan ini, yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin negara, pemimpin negeri, termasuk pemimpin rumah tangga. Yang kedua, seorang yang sejak mudanya taat beribadat kepada Allah, tidak melakukan maksiat. Ini kita didik anak-anak kita daripada muda, biarlah mereka membesar dan dewasa dalam keadaan taat kepada Allah. Yang ketiga, seorang lelaki yang sentiasa berjamaah di masjid. Kerana cintakan masjid, hati dia bergantung dengan masjid. Keluar masjid je teringat, keluar zuhur ingat asar, keluar asar ingat maghrib. Yang keempat, seorang yang melahirkan kasih sayang kepada orang kerana Allah semata-mata, bukan kerana projek, bukan kerana dia tolong kita, bukan kerana itu, kerana ini. Yang kelima, orang yang menolak pelawaan untuk melakukan maksiat. Dia diajak oleh perempuan atau perempuan diajak oleh laki-laki, dia kawal dirinya, maka ini juga calon. Yang keenam, orang yang bersedekah secara rahsia, tak mau tunjuk-tunjuk pada orang. Yang ketujuh, seorang yang sentiasa berzikir kepada Allah, bersunyi seorang diri pada waktu malam, waktu siang, sehingga mengalirkan air mata. InsyaAllah para jemaah sekalian, 7 ciri ini, kalau kita boleh ambil 7, fabiha wa ni'mat. Tak boleh ustaz, waktu muda saya lara, kita tinggal lagi 6, masih ada ruang. Tapi jangan lebih, jangan kurang daripada 5. Biarlah kalau boleh 7, kalau boleh 6/7, 5/7, insya-Allah masih ada ruang untuk kita selamat dalam suasana yang terseksa di padang mahsyar. Maka setiap orang sibuk urus diri sendiri mencari pertolongan. Saudara mara, ibu bapa, isteri dan anak-anak, suami tidak dapat menolong. Hanya suatu harapan yang boleh menolong kita, iaitulah untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak mendapat syafaat? Para jemaah sekalian, saya sudah ada dalam khutbah yang lepas. Cari je dalam YouTube Halaqah Abu Anas, tajuk dia bagaimana mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkasnya, orang yang beramal dengan sunnah, insya-Allah dia akan dapat syafaat Nabi. Ingatlah para jemaah sekalian, setiap manusia akan dihisap satu persatu di hadapan Allah. Yauma tublas sarair, pada hari didedahkan segala rahsia. Atas dunia ni kita sembunyi kepada orang, di akhirat tidak boleh sembunyi lagi, kerana rekod akan dibentangkan. Seluruh manusia, malaikat,
Nabi-nabi dan Rasul akan menjadi saksi pada hari penghisapan. Menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, proses pengiraan amal manusia akan ditumpukan kepada 4 perkara tadilah: umur, ilmu, harta, dan peranan tu badan kita. Panca indera kita ni, tubuh kita guna untuk apa? Mulut, Allah Ta'ala beri mulut pada kita. Kita bercakap baik ke bercakap bohong? Mata, kita tengok apa? Telinga, semua panca indera ini akan dipersoalkan. Penghisapan dilakukan dengan cara soal jawab lisan, membuka buku catatan amal, perbuatan manusia diperlihatkan, dan akhirnya amal baik atau buruk akan ditimbang. Allahumma ya Allah, beratkanlah amal kebajikan kami ya Rabbal Alamin. Para jemaah sekalian, keputusan pengadilan itu akan memperlihatkan terdapat golongan mukmin yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, iaitulah golongan al-mutawakkilun, orang yang bertawakal tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Ada golongan dihisab hisaban yasira, hisab yang mudah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Dan ada golongan yang dihisab dengan hisab yang agak berat. Golongan yang banyak amal soleh diberi catatan dari sebelah kanan, manakala mereka yang berbuat buruk kejahatannya maka diberi buku catatan dari sebelah kiri. Na'udzubillah. Setelah selesai proses pengiraan amal, maka manusia dibawa mendekati syurga bagi orang yang baik ataupun ke neraka. Di antara syurga dengan neraka ada satu lagi proses, namanya sirat, titian sirat. Setiap manusia akan melalui titian ini. Allah Ta'ala telah bersumpah dalam Quran, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Semua akan lalu. Para anbiya lalu, tapi macam kilat menyambar. Orang-orang soleh akan lalu seperti kuda yang pantas. Menurut ulama, panjang titian ini antara bumi hingga ke langit 7 atau lebih panjang lagi. Tidak disebut dalam hadis begitu, cuma kata di sebahagian sahabat, balaghana, sampai maklumat kepada kami bahawa titian ini lebih tajam dari pedang, halus dari rambut, dan sangat licin. Orang yang banyak amal soleh, berat timbangan, maka dapat melintasi tian dengan selamat, dan kelajuannya mengikut amalan masing-masing. Yang paling pantas seperti kilat menyambar, lap sudah ada di seberang. Orang yang paling akhir sekali, makhdus, tercalar tubuh dia, dicakuk oleh pencakuk, tapi dia sempat merangkak ke hujung, fanajin, dia selamat. Manakala orang-orang yang celaka, na'udzubillah, orang yang banyak kejahatan. Di atas dunia orang sibuk dengan Al-Quran, kita duk sibuk dengan berbuat-buat, baca-baca. Habiskan masa dengan qila wa qala, duk tuduh orang tu, tuduh orang ni. Kita yang tak ada tuduhan ni, duk share juga tuduhan-tuduhan. Apa harapan kita nak melintasi sirat yang begitu dahsyat? Maka faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa selamat? Selamat. Siapa yang banyak amalan yang tidak baik, maka mereka akan jatuh ke dalam neraka, wal iyazbillah. Para jemaah sekalian, perjalanan sangat dahsyat. Hisab yang begitu teliti. Kita mampu berdoa pada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hitunglah amalan kami dengan hitungan yang sedikit. Semoga kita selamat melintasi sirat yang begitu dahsyat. Maka para jemaah sekalian, buatlah persiapan yang rapi. Marilah kita memperbanyakkan amal soleh, kerana amal soleh saja yang dapat menolong diri kita ketika orang lain sedikit pun tidak dapat membantu di mahsyar. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Dan peliharalah diri kamu dari azab sengsara hari akhirat,
yang padanya seorang tidak dapat melepaskan orang lain yang berdosa sedikit pun dari balasan azab, dan tidak diterima syafaat pertolongan daripadanya, dan tidak pula diambil daripadanya sebarang tebusan, dan mereka yang bersalah itu tidak akan diberi sebarang pertolongan. Surah Al-Baqarah ayat 48. Jadi perbanyakkanlah doa kita para jemaah sekalian, agar kita diterima amalan yang baik yang dilakukan ini oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang ikut apa yang diperintah oleh Allah dan berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhi maksiat dan kemungkaran, menjauhi persengketaan dan perbalahan. Orang duk kelahi, kita serahlah dia kelahi sama-sama dia. Sepatutnya orang yang sudah berkuasa menumpukan kepada kerja-kerja, tapi hari ini masih lagi duk berkokeh sana sini. Kita mengatakan itulah agenda yang tidak besar dalam hidup perjuangan. Yang penting bagi kita sebagai umat Islam, bagaimana nak selamatkan diri kita di akhirat, dan juga bagaimana kita nak selamatkan di dunia. Sentiasalah kembali kepada Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan kita jauh. Kalau kita tidak ada bekal, kita akan kecewa yang tidak ada faedahnya lagi. Kembalilah ke rumah Allah, dekatlah diri kepada Allah, berpeganglah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sentiasalah berselawat kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.